Sembang Santai MBAS. Hai, Assalamualaikum semua sidang penonton Sembang Santai MBAS, bukan Sembang Kosong nah. Apa khabar sidang penonton pada hari ini? Saya harapkan agar semua sidang penonton dalam keadaan sihat-sihat hendaknya ya. Pada episod kali ini, Sembang Santai MBAS merupakan episod edisi khas ya, yang kita bawakan yang sangat istimewa kepada sidang penonton semua. Kerana apa? Kerana panel kita pada hari ini dan juga moderator pada hari ini dipelopori oleh kaum wanita. Kerana apa? Kerana kita masih lagi dalam bulan November, iaitu sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan. Jadi, sidang penonton yang saya hormati sekalian, pada setiap tahun negara kita menyambut ya sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan pada setiap bulan November. Jadi tema pada tahun ini adalah Keluarga Harmoni Negara Madani. Di peringkat persatuan telah pun disambut dan juga di peringkat negeri juga pada baru-baru ini pada 18 November 2023 yang lalu telah disambut di peringkat negeri yang bertempat di Stadium Mini Jitra yang mana telah dirasmikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu Yang Berhormat Datuk Halimah Tun Saadia Saad. Jadi, kenapa MBAS hari ini memilih tajuk kaitan dengan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan? Kerana MBAS juga tidak mahu ketinggalan ya di dalam menyambut dan juga ingin mewawancarakan berkaitan dengan institusi kekeluargaan yang saya kira amat penting ya di dalam menjana ataupun memupuk nilai-nilai murni anak-anak ataupun kita katakan insan-insan yang akan kita asuh ya untuk menjadi insan yang cemerlang. Jadi pada hari ini saya membawakan dua orang panel yang saya kira wanita-wanita hebat ya pada hari ini kita dapat berkongsi dan juga akan mengupas isu-isu berkaitan dengan institusi kekeluargaan. Dan tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel pertama kita iaitu yang berbahagia Datin Hajah Suryati binti Haji Sabah iaitu Pengerusi Puspanita Majlis Semenaraya Al-Star. Apa khabar Datin? Baik. Selamat datang ke studio Sembang Santai MBAS. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada kita pada hari ini. Dan panel kita yang kedua adalah merupakan Ketua Bahagian Pelisinan iaitu Puan Narisa binti Muhammad Hashim iaitu panel kita yang kedua pada hari ini. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang ke studio Sembang Santai MBAS TV pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Jadi kita nak berkongsikan ya perspektif ya daripada kacamata Datin, daripada kacamata Puan, dua orang wanita hebat yang saya kira wanita yang berkejaya. Jadi pada hari ini kita nak membincangkan mengenai kekeluargaan. Jadi daripada kacamata Datin ya, sekarang modernisasi ya, zaman dewasa ini kita katakan dua-dua ibu dan ayah bekerja. Jadi pada pendapat Datin lah, dewasa ini di kacamata Datin, adakah institusi keluarga ni masih merupakan tulang belakang yang penting kepada keutuhan perpaduan sesebuah negara ataupun organisasi? Apa pendapat Datin? Terima kasih Dr. Alina. Baik, bagi saya keluarga ni akar kita ya. Sebelum tu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita berpeluang bersembang-sembang. Terima kasih kepada penerbit program Sembang Santai MBAS TV kerana menyediakan satu platform lah untuk kita bersuara sebab kita ni ibu-ibu kita pun nak sembang emak-emak. Kadang-kadang sembang emak-emak di belakang, bapak-bapak tak dengar. Jadi bila mereka bagi kita skrin, kita boleh bercakap di hadapan. Jadi semua orang boleh dengar, bapak-bapak pun boleh dengar, berkongsi idea dengan kita. Mungkin suara hati kita tak sampai. Jadi hari ini diberi peluang kita sampaikan. Bagi saya keluarga adalah tonggak tonggak kepada keutuhan sebuah masyarakat dan seterusnya negara. Kalau kita tak kuat akar keluarga, maka masyarakat kita pun akan goyang. Kita sebab keluarga tu akar. Bagi saya akar. Betul. Pokok kalau tak akarnya tak kuat, dicantas macam mana pun dia akan kukuh. Ya betul. MBAS selalu cantas dahan-dahan pokok. Tapi dia akan tumbuh balik sebab akarnya kuat. Jadi macam itulah kehidupan kita ibaratnya ya. Jadi dan saya menganggap masyarakat kita memang masih mementingkan institusi kekeluargaan cuma kadang-kadang kurang harmoni oleh sebab krisis-krisis kecil yang kurang komunikasi, maka dia menyebabkan salah sangka, menyebabkan
alah malaslah nak campur, padahal banyak perkara. Ya, betul. Kalau kita berkomunikasi dengan baik antara ahli keluarga, dia akan menjadi baik. Tapi oleh sebab macam alah malaslah, aku pun banyak masalah, kan, Ya. itu menyebabkan kita goyah. Betul. Berbanding dengan dahulu, ya, kita keluarga kita ni, kita anggap kalau dicubit peha kiri, Bahagian kanan rasa. rasa. Ya, betul. Ya, Betul, sebab betul. kita dulu mengamalkan konsep keluarga luas, Ya. extended family, Ya. dibandingkan dengan sekarang nucleus family, kan. Ya. Ya. Jadi kita dah kurang ambil tahu tentang sepupu sepapak kita, Betul. mak saudara kita, Ya. ibu saudara, dan yang jauh lagi lah, kan, Ya, yang betul. saudara Ya, orang betul. kata bau-bau bacang tu lagi lah, kadang-kadang tak kenal langsung. Ya. Tapi bagi saya orang Kedah memang kuat hubungan Hubungan kekeluargaan, ya. Sebab saya pernah mula-mula dulu, masa mula-mula tinggal di Kedah, baru-baru berkahwin dengan datuk, mak mentua saya beritahu, alah, yang ni bukan orang lain, ni adik-beradik. Adik-beradik juga, ya. Bagi saya, adik-beradik tu maksudnya ialah yang ibu bapa dia sama. Itu adik-beradik. Kalau yang lain tu saudara mara. Saudara mara. Tapi di sini adik-beradik. Maknanya hubungan kekeluargaan tu memang erat. Kuat lah. Ya, Ya, walaupun betul. sepupu. Saya kata, binti dia lain. Tapi kenapa dia mak kata adik-beradik? Saya tanya dengan Datuk. Memang konsep dia begitu. Lorak orang Kedah. Ya, lorak orang Semua Kedah. adik-beradik kita, kan. Kalau kita pergi Kenari Kedara pun sama, Ya, kan. betul. Padahal kita tak biasa kenal pun. Tapi kadang-kadang orang-orang tua dia ikut Kenari Kedara akan Ya. kata tu bukan siapa-siapa pun adik-beradik hang juga. Betul lah, macam tu, kan. Betapa kuatnya. Ya, keutuhan sebuah kekeluargaan tu lah. Jadi itu saya suka yang Datin sebutkan tadi, keluarga itu adalah merupakan akar, ya, tunjang. Sekiranya kalau kata akarnya kuat, kita kata macam mana sekalipun angin yang datang, ya, tetap kalau kata keutuhan keluarga akarnya kuat tu masih lagi utuh, ya. Jadi terima kasih Datin atas pernyataan tu. Saya suka, ya, sebutkan keluarga adalah akar, ya, tunjang kepada sesebuah institusi kekeluargaan. Jadi puan, ya, jadi kita termaklum sekarang ni kedua-dua ibu bapa bekerja. Jadi saya pasti puan dan juga suami juga bekerja. Jadi macam mana puan membahagikan masa dan perhatian puan dengan anak-anak? Ada 4 orang anak, tak silap saya, ya. Jadi macam mana? Sebab ada anak yang Datin yang berasrama, yang masih lagi di dalam peringkat sekolah, ya, sekolah rendah, ya, kan. Jadi macam mana puan membahagikan masa? Sebab kita katakan 8-5 waktu bekerja. Jadi kita hanya ada berapa jam saja ni untuk kita nak membahagikan masa kita dengan anak-anak. Boleh puan kongsikan bersama dengan kita? Baik, terima kasih Dr. Rina Ya. sebagai moderator kita hari ini yang bagi Datin. Okey, saya ni bukan siapa-siapa Datin, tapi kita kongsi. Kita kongsi, ya. Okey, dalam membahagikan masa ni dan perhatian kepada anak-anak, kami, saya bersama dengan suami menetapkan penyediaan jadual pendidikan. Okey, selain daripada pendidikan formal di sekolah, ya, Datin, kami juga ada kelas-kelas mengaji, kelas Al-Quran, kelas-kelas tuition dan slot-slot khas yang mana anak-anak ni mengulang kaji pelajaran, menyiapkan homework, kan. Dia mesti ada dalam jadual-jadual ni yang bukanlah nak kata tetap, tapi dia fleksibel. Sekurang-kurangnya dia ada jadi guideline kepada saya dan suami untuk mendidik anak-anak. Kakak-kakak di asrama tu dah telah-telah dah lah, kan, ada jadual tersendiri. Okey, yang kedua adalah kami menekankan interaksi secara berkualiti dengan anak-anak. Bukan apa, doktor, nak faham anak-anak ni. Setiap keperluan anak-anak tu beza-beza, Datin, kan. Nak faham anak-anak. Abang suka apa, adik suka apa, dia berlain. Anak remaja lainnya. Kita nak treat, kan. Betul. So, pelbagai peringkat umur ni dia ada lah kehendak masing-masing, kan, Datin. Okey, yang ketiga adalah saya dan suami, Datin, suka ajak anak-anak ni buat kerja rumah sekali. Kalau kata kita masak, kita masak, anak-anak pun duduk di area dapur. Sama-sama. Itulah puan, bila puan cakap macam tu, kita nak kongsikan, ya, ataupun kita nak kepentingan tenaga. Orang cakap kita ibu yang malas. Betul kan, Datin? So
Sebab kan saya ada terbaca satu artikel Puan. Bila Puan cakap macam tu, saya tertarik. Sebab saya ada satu baca artikel, dia kata ibu malas. Jadi kita tertarik untuk attraction catchy tajuk tu. Jadi kita baca sampai habis. Tapi artikel tu tak panjang mana lah. Dia cuma kata, ibu malas. Dia kata sebab dia kata saya tak buat kerja rumah seorang-seorang. Oh, itu sebenarnya. Jadi disuruh yang pada 3 tahun sampai ke umur 12 tahun sampai 14 tahun pun semua buat kerja rumah. Dekat rumah. Jadi kat situ dia kata saya bukannya malas, dia kata, tapi ini cara saya mendidik. Dia cakap sebab habis yang paling simple lah, dia kata habis makan angkat pinggan masing-masing, masukkan dalam sinki. Betul doktor. Macam saya kan, saya perasan lah daripada aktiviti yang saya buat dengan anak-anak ni kan, bukan satu cara untuk kita bebankan anak, tapi kita membahagikan tugas-tugas tu. Satu cara kita mendidik supaya anak-anak ni lebih dapat membina keterampilan mandiri, diri masing-masing. Datin, saya rasa macam tu lah. Dan saya lihat anak-anak saya yang membesar, so dia akan bawa kita punya asuhan tu, didikan tu ke peringkat lebih tinggi lah. Ya, yang tu saja doktor. Banyak lagi lah, tapi yang tu saja yang kita tu apa, saya setuju sangat dengan Puan Arissa. Sebab apa, saya dulu pun macam tu. Datuk dia suka manjakan anak. Kadang-kadang beg kasut masa di sekolah rendah, kan dia dah susun tepi pintu. Besok pagi senang. Tak ada nak cari sana sini kan. Tapi saya tak bagi. Sebab apa? Bagi saya berpegang kepada satu gurindam lama. Anak jika tidak dilatih, orang tuanya akan letih. Jadi kita memang kena latih. Bukanlah kerana kita nak membebankan atau ni, tapi memang kena latih. Betul. Tak jadi. Saya ingat lagi Datuk selalu cakap dalam kadang-kadang dia berseluruh lah dia dalam kadang-kadang kita punya mesyuarat dalaman. Dia kata masih ada lagi ke ibu bapa yang setiap hari Jumaat suruh anak dia basuh kereta sekali. Kan? Sebab dia kata dulu, zaman kecil dia dulu, bapa dia akan suruh dia duduk hari Jumaat pagi tu sampai sepagi lah, ikut basuh kereta sekali. Jadi itulah saya kata kat sini kita sekarang ni susah kita nampak dah situasi macam tu. Kereta rotak kita hantar pergi car wash lah kan. Kita takkan suruh lah anak kita sama-sama kan. Sebab boleh. Sebab apa? Sebab boleh. Okey. Jadi kita seterusnya Datin dengan juga Datin juga Puan jadi tadi Puan Arissa, jadi kita faham keperluan ataupun kehendak setiap anak-anak di peringkat umur ni tak sama. Jadi Puan, macam mana Puan treat anak yang di asrama? Contoh Datin, kadang-kadang di asrama suka biasalah show off kan masing-masing. Ada tim-tim geng-geng kan, belayak baru kan, bekas makanan baru. Jadi anak balik asrama minta dekat mak kan. Adakah Puan memenuhi setiap keperluan anak-anak tu sebenarnya? Okey. Bagi Datin, Dr. Elina, saya ni ada 4 orang anak. 2 di asrama. So macam-macam ragamnya Datin. So apa yang saya dan suami buat, kami tak sepenuhnya ikut apa kehendak anak-anak. So kita akan tapih lah. Kita akan secara santai. Kakak nak apa? Kenapa kakak nak? Dia akan bagilah justifikasi dia. So daripada situ kita akan tengok ada keperluan ke? Kehendak dia okey ke tak? Lepas tu then mama papa ni, ibu ayah ni akan okey, mama papa setuju. Tapi dengan syarat sekian-sekian. Kena ada syarat tambahan Datin. Contohnya nak laptop. Okey, nak laptop. Tak apa nak laptop, tapi ada syarat tambahan. Kena jaga, kena belajar elok-elok, kena maintain result. So syarat-syarat dia lah. Dan kalau sekiranya kita tak bagi pun, kita ada justifikasi dan alasan kepada anak-anak ni supaya dia faham walaupun kita menolak, tapi dia faham kenapa kita menolak permintaan. Kita ibu bapa yang moden sekarang ni kan, Datin pula kan, anak-anak dah besar, masuk asrama, masuk ke universiti lah ni, dah kerja semua elok-elok dah. Tapi cara perbawakan ataupun asuhan dulu macam mana? Memang penuhi tak semua permintaan anak-anak dulu? Saya ikut kemampuan. Tak semua. Tak semua. Pernah anak saya yang sulung tu nak patung Power Rangers, sebab waktu Power Rangers. Okey. Masa tu dekat Paksen, Sungai Petani. Bergolek dia dekat lantai. Saya kata, pilih nak duduk dengan Power Rangers ke dengan Mama boleh bagi susu, Mama boleh bagi makan, Mama boleh beli KFC. Tapi yang ni tak boleh tau. Dia tak ada duit. Tapi dia ambil duit kita. Lepas tu satu lagi, kita kena peluk.
Anak apabila dia tantrum ataupun kita marah dia, kita kena peluk. Pelukan tu memang satu magic sebenarnya. Ya, saya pernah di sekolah satu ketika saya jadi guru kelas. Memang banyak masalah anak-anak dengan ibu bapa tu. Anak-anak tak mau mendengar kata. Betul. Ya, sebab permintaan tidak dipenuhi. Apabila mereka remaja, mereka dah rasa besar sangat nak motosikal. Kalau tak ada motosikal, dia tak nak pergi sekolah. Jadi ibu bapa ni banyaklah yang bercakap dengan kita kan. Jadi saya kata macam Puan Arisa kata tadi, kalau nak sesuatu kena janjikan sesuatu. Tak boleh, we have no kita tak boleh bagi percuma macam tu je. Ada syarat tambahan macam saya cakap tadi tu lah. Nak boleh kalau kita boleh usahakan untuk anak-anak, tapi dia ada syarat tambahan. Ya betul, sebab tak boleh penuhikan semua. Sebab nanti kita akan melahirkan insan-insan yang manja. Sebab dia tak rasa susah untuk mendapatkan sesuatu tu kan. Jadi dia kata mudahnya, minta je dapat kan. Jadi sidang penonton yang saya hormati sekalian, Sembang Santai Embas TV bukan sembang kosong nah. Kita akan berhenti seketika dan akan sambung lagi sebentar lagi. Stay tune. Sembang Santai MBAS. Sembang kosong nah. Sembang Santai MBAS. Sembang kosong nah. Sembang Santai Embas TV bukan sembang kosong nah. Kita sambung lagi dengan tajuk-tajuk ataupun dengan soalan-soalan yang kita bakal tanyakan kepada kedua-dua panel kita selepas ini. Jadi Datin tadi kita berhenti seketika berkaitan dengan soalan yang saya tanyakan kepada Puan Alisa berkaitan dengan cara untuk membahagikan keperluan anak-anak. Jadi Datin, kita telah ketahui bahawa anak-anak telah besar ya, masing-masing mempunyai keluarga sendiri dan sekarang ni kita katakan sedang menimang cucu pula ya, mengasuh cucu. Jadi pada pendapat Datin lah, antara cucu dan anak, ada perbezaan tak dalam segi asuhan? Sebagai Datin, sebagai kita katakan nenek ya, dan juga kita katakan juga dulu pernah menjadi ibu ya kepada anak-anak yang telah berjaya. Jadi mungkin Datin boleh kongsikan ya kepada kita perbezaan asuhan anak dan juga cucu. Macam mana tu? Baik, terima kasih Dato' Lana. Soalan ni sebenarnya soalan yang saya tunggu-tunggu. Sebab bila dah jadi nenek betulnya. Tapi cucu saya panggil saya Tok. Saya ikut Kedah. Kalau di Johor memang nenek ikut Kedah. Sebab Tok dan Tok Wan. Datin ada berapa orang Datin? 3 cucu. Perempuan semua. Yang saya suka mereka panggil saya Tok tu 6 harkat. Tok. Sebabnya itu yang saya suka panggil tu, saya rasa sedap sangat. Sedap di haluan telinga saya. Itu yang tak lekang tu kan. 6 harkat tu. Tok tu yang balik setiap kali tu lah. Okey. Dan yang kecil sekali tu namanya Elina. Anak Elina. Yang tu lah yang 6 harkat. Yang kembar tu. Yang sulung kembar. Dah 6 tahun dah. Masuk 6 tahun lah tahun depan. Yang itu dah kurang sikit harkat dia. Dah pendek sikit. Kalau dulu semua masa kecil tu 6 harkat. Sekarang dah 4 harkat. Takut nanti tinggal 2 harkat. Jadi macam mana? Saya mengasuh anak dulu. Yang pertama saya dengan anak, begitu juga dengan Datuk, tak pernah tinggi suara. Marah ada tapi tak tinggi. Sebab jiran-jiran dekat. Saya tak mau kemarahan kita tu didengari orang lain. Sebab saya tak mau nanti tabiat marah kuat-kuat tu diikuti anak-anak. Saya tak suka nanti anak-anak kita jadi orang yang suka bergaduh. Jadi marah ada. Tapi itulah kena slow talk. Walaupun mereka sebenarnya masih kecil, mereka faham slow talk. Dan seterusnya apabila kita dah marah, dah buat dia menangis, tapi saya rasa saya tak pernah lah buat anak saya menangis sampai menangis kalau saya marah. Tak pernah.
Saya pernah marah kalau dia menangis bila mengaji Quran saja. Sebab saya sangat tegas. Kalau mengaji Quran tak betul, memang saya suruh ulang. Abang yang sulung tu Quran dia sampai kembang. Adik yang kedua-dua tu dia dah tahu kalau mengaji tak betul dengan mama memang kena. Jadi Quran dia tak berapa kembang. Tapi itulah lepas tu memang kena peluk. Cakap kita sayang dia. Macam contoh kita kata dah bubuh garu balik lah kan. Macam tu lah orang Kedah kata kan. Dia orang macam tu lah. Alhamdulillah. Apabila dah dewasa ni, apabila kita bersembang-sembang, kita tanyalah. Dah ingat mama marah? Tak ingat. Maknanya memang tak ada kenangan yang melukakan hati lah. Bila kita dah dewasa ni, kita boleh tanya. Sebab kita boleh gunakan kaedah ni supaya mereka ingat bahawa dulu mereka dibesarkan tanpa tinggi suara. Jadi dia dengan anak dia tak boleh tinggi suara juga. Padahal kita berhak memarahi anak, tapi ada caranya. Cuma Datin, kalau kata anak Datin sendiri marahkan cucu, Datin rasa apa? Soalan yang selalu saya tengok, bukan kata ni from my observation lah kan, daripada pandangan mata kita lah, bapak mak saya sendiri lah kan. Kalau kita marah anak kita, dia pun tak boleh tengok. Betul. Datin macam tu juga ke? Dia gitu lah. Tapi macam tu. saya dulu, mak ayah saya yang marah saya. Sebab dia kata apa garang sangat dengan anak. Mereka tak ingat lah mereka garang dengan saya dulu. Betul. Ada yang pernah kena denda tak boleh masuk rumah sebab tak ingat main bola sampai senja. Betul. Orang dulu kira kunci rumah memang hukuman paling berat lah tu kan. Sekarang kalau hukuman macam tu tak apa. Aku boleh pergi duduk rumah kawan, tak bahaya. Sekarang tak boleh hukuman macam tu. Betul. Hukuman yang tak sesuai lagi tak boleh, tak sesuai. Option tak boleh pakai. Tak boleh. Tak apa. Kalau mak tak nak dia dah, dia ada orang lain. Tak boleh. Sangat-sangat bahaya. Sebab kita sendiri yang membuka ruang tu untuk mereka keluar dari keluarga. Betul, keluar dari keluarga. Jadi jangan biarkan, jangan sampai ada ruang untuk anak-anak kita keluar dari keluarga kita. Jadi cucu Datin, macam mana pandangan Datin? Sesuai diasuh oleh ibu bapa ataupun sama-sama datuk dan nenek pun, tok dan tok wan pun sama-sama asuh ke? Ataupun nanti akan ada jadi perbezaan? Mak dia memang garang gila kan, tapi dekat tok dengan tok wan ni tak boleh buat apa, lembek lah tengkok tok kan. Macam mana? Saya gunakan ayat macam ni dengan cucu-cucu saya. Kalau ibu marah pun sebenarnya ibu sayang. Sebab apa? Dulu Ampah ni duduk dalam perut dia. Takkan dia nak toreh perut dia. Takkan dia nak naik diri dia. Saya bagi tahu macam tu. Budak-budak sekarang dia faham. Dia boleh tanya balik kita kan. Kita kena macam tadilah Puan Nafisah kata, kita kena discuss, kena communicate, kena bagi tahu rasional. Sebab generasi sekarang dia banyak nak tahu rasional dia. Betul. Kenapa? Why kan? Dia akan tanya, betul. Kenapa? Tapi tak adalah soalan dia tanya kan. Tapi dia macam tu lah. That's why bila mana kita kena bagi tahu. Ada soalan daripada anak-anak berkaitan dengan apa-apa sahajalah yang bila mana kita balik daripada kerja ni sampai rumah, sepatutnya kita kena interaksi dulu tinggalkan telefon jangan pegang lagi telefon. Sebab kita kena fokuskan kepada anak-anak. Sebab ada satu kajian menyatakan bahawa satu keluarga ni dalam satu hari cuma kadang-kadang tu perata bercakap communicate within 15 minit je Datin. Seminggu. Kita kata ada kajian yang nyatakan begitu. Singkat sangat. Sebab kita kata contohlah macam kita sekarang ni masyarakat Malaysia. 8.5 kita kerja. Agak-agak pukul 6 baru sampai rumah kan. Sampai-sampai tu dia halus start. Dia halus start. Kalau dia bandar-bandar besar kan tak sampai lagi pukul 6 duduk atas jalan lagi. Jadi kita katakan itulah tempoh komunikasi kita tu dengan anak-anak, especially lah kita kata itu yang paling kita kata sangat bernilai. Golden time lah, golden hour kita dengan mereka. Jadi Datin, itu terima kasih banyak Datin kongsikan cucu dengan anak macam mana kita. Anak saya tak puji tau. Tapi cucu saya kena puji banyak. Dan cucu saya yang kembar tu dia mudah pilih hati. Kalau seorang dipuji, seorang tak dipuji, ayam mata meleleh.
So kena dua-dua. Kena dua-dua lah. Kena 2 set. Kena dua set. Apa-apa Ya. pun kena 2 set. Ya. Tak boleh beli satu lah. Pasal jatuh tak balik ni. Words tu pun, pujian tu. Pujian tu mesti kena adil lah. Tu yang macam saya cakap tadi tu. Kena adil Kena dengan adil. anak-anak. Ya, kena tak boleh melakukan boleh. keadilan. Awak tak Tambah- cukup terluka kalau Ya, dia ya, boleh ya, kasih. betul, Ya. Dan betul. dia memberi kesan jangka panjang. Betul, Betul, betul. Datin. Dia tak Lepas tu cakap dia- dengan kita sekarang Ya, kan. betul. Betul. Tapi Kesan kita dia boleh tu. nampak kesannya ke depan. Baik, Datin. Okey, Puan Alisa ya. Jadi setelah kita duk berdiskusi dan wawancara berkaitan dengan tajuk institusi kekeluargaan ni, di peringkat MBAS sendiri, Ya. Puan Alisa rasa setuju ke ataupun tak setuju kalau kata di samping kita adakan kursus-kursus yang kita katakan berkaitan dengan kerja kita, Ya. kita juga boleh minta ya ataupun mohon satu kursus keibubapaan ke Datin? Ya, sebab kita Setuju sangat setuju lah, setuju sebab mana kita kan kalau ilmu input tu sentiasa di refresh balik. refresh Betul. so amat perlulah Amat bagi perlu. saya ada time dan ketika kita Ya. boleh atur minta atur kepada staff-staff kita Ya. membantu Datin Ya, lagi Ya. satu saya suka kalau dijemput juga mana yang ada anak remaja. ya ya Supaya kita boleh anak-anak pun Berdengar sekali. bersama. Ya, bersama sekali. supaya mereka pun memahami kita, Memahami. kita Memahami mereka. Ya, role as ya. a parents dan Ya. juga role as a children. Ya, Ya. sebab mereka pun akan mendewasa. betul Datin Betul. ha. Sebab kadang-kadang bukanlah kita nak kata ada setengah kita rasa macam kita betul sangat dah. Ya. Kita jadi ibu bapa ni betul sangat dah. Tak boleh petikai. Tak boleh petikai. Apa yang kita buat tu elok sangat dah untuk keluarga Ya, kita. Tapi sometimes kadang-kadang tu mungkin pendekatan ya, approach kita tu salah. Betul. Ya, dan akan menyebabkan anak-anak terasa hati macam Datin kata tadi itulah. Baik, jadi selepas tu Datin ya, berkaitan dengan nilai-nilai murni yang kita nak terapkan ya, kepada anak-anak muda zaman sekarang ni. Ya, daripada sedari kecil of course lah kita akan asuh dengan nilai-nilai murni. Tetapi kita lihat sekarang ni institusi kekeluargaan banyak runtuh ya disebabkan akhlak-akhlak ataupun nilai-nilai murni ni tidak diterapkan. Mungkinlah ada pengaruh rakan sebagainya dan Ya. sebagainya. Jadi pada pandangan Datin, apakah nilai-nilai murni yang kurang diterapkan dalam dunia modernisasi sekarang ni? Okey. Ya. Bagi saya nilai yang paling ketara Ya, kesopanan. kesopanan. Ya. Sebab tu kita macam biasa dengar kanak-kanak kecil pun bercakap lebih kurang Lebih aja kurang dengan saja. saja. Ya. Jadi bagi saya yang tu sangat perlu diberi perhatian kembali. Ya, ya. Lepas tu menghargai, berterima kasih ni pun kurang. Bersyukur, Ya. Ya. Berterima kasih Berterima sesama kasih. kita pun. Ya. Ucap terima kasih. Ya. Ucap kata kita suka nak dengar ya. Suka ya. Contoh macam kita kata hari raya lah. Dan bila kita bagi duit raya, tak dengar noh. Tak dengar ucapan terima kasih. Dia cuma ambil sampul, masukkan dalam beg dan ikut mak bapak dia pergi kan. Tapi kita jarang dengar ucapan terima kasih tu keluar daripada mulut lah kanak-kanak. Ya, betul. Yang remaja pun lupa. Ya, tak lagi betul. kanak-kanak. Tak Sungguh. lagi kanak-kanak. Berterima kasih. Berterima kasih. Saya ingat kalau berterima kasih ni diterapkan, dia akan menjadi orang yang menghargai segala-galanya. Ya. Misalnya orang betulkan longkang depan rumah kita, kita akan hargai, jaga Ya. elok-elok. Ya. Idaman kutip sampah depan rumah. Oh, terima kasih. Terima tong kasih. sampah Ya, dah ya, kosong, ya. kan? Betul. Tapi sebab perasaan berterima kasih tu kurang, Ya. tu kita rasa tu dah kerja dia. Ya. Betul. Kita banyak kata tu kerja hang buat lah Ya, kan. ya, betul, Kan betul. kan memang kerja hang pun hang kena buat lah kan. Selalu macam tu lah. Jadi kita kata bukan anak-anak saja ya. Kadang-kadang Tak kita dewasa yang pun. dewasa pun Ya. kurang Kadang-kadang tu, grateful tu, syukur tu Dia kan. ada contoh daripada orang dewasa. Betul. Sebab Sebab tu orang dewasa dia suka komplain, Mm-mm. mereka pun ikut dengar. akan ikut dengar. Hmm. Betul. Itulah apa yang kita buat itu anak-anak kita akan ikut. Jadi kalau kata kita projection yang role model yang bagus ya, macam kita kata selalulah sentiasa bersyukur, ucapkan terima kasih. Saya rasa mungkin anak-anak kita pun akan ikut juga apa yang kita buat. Itu yang basic, betul. Jadi saya ingat ya penonton sedar hari ini yang saya hormati sekalian, Sembang Santai MBAS TV bukan sembang kosong nah. Kita telah sampai ke peringkat rumusan. Jadi saya mohon ya daripada panel kita, kedua-dua panel kita, daripada Puan Anissa mungkin untuk rumuskan apa yang kita diskusikan pada hari ini pada pandangan Puan Anissa. Okey, terima kasih doktor. Saya ni nak rumuskan macam mana ya. Cuma saya ingin menyatakan harapan. Harapan yang mana saya mengharapkan anak-anak saya menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa, agama dan negara. Itu
harapan semua ibu bapa. Harapan semua ibu Khusus untuk anak-anak saya, itu harapan yang saya harapkan. Ya. Macam mana Datin, rumuskan kita punya perbincangan pada hari ini, diskusi? Baik, bagi saya perbincangan kita pagi ini perbualan yang memanglah yang fruitful. Ya. Bagi saya keluarga kena ada solidariti. Ya, kena saling menyokong satu sama lain. Ya, Sebab walaupun kita berjauhan bukan menjadi sebab untuk kita tidak mengambil tahu atau cakna tentang keluarga kita. Mungkin ada yang sakit di sana jauh, kita nak hubungi nak ziarah tak sempat, tak dapat. Sekurang-kurangnya kita punya derma-derma tu sampai. Lepas tu kesusahan keluarga mesti di apa panggil dikongsi. Macam orang dulu-dulu kalau susah anak ramai, ada pak menakan tu anak 2 orang. Baiklah Kak Pak Ngah, duduk Kak Ngah. Jadikan anak susuan. Jadi sampai kita jangan sampai orang lain mendahului kita. Sebagai bapa yang sebenar. Sebab orang lain tu tak ada apa-apa hubungan kekeluargaan. Jadi kalau ikut Islam pun kan, kekeluargaan tu kalau anak tu jadi yatim, pak menakan tu kena ambil alih tanggungjawab. Jadi kalau kita balik semula kepada agama tu macam selesai. Tak adalah kita dengar hari ni dia ni ditinggal gitu aja, tak ada salah. Macam semalam lah ceritanya di Perak Utara kan, 4 beradik ditinggalkan di pengawal keselamatan, di pos pengawal keselamatan, neneknya halau. Jadi kita tak tahu sebenarnya apa masalah keluarga itu sebenarnya. Tapi itulah bila kita katakan kasihan kepada 4 beradik itu daripada sekecil-kecil 3 tahun sampai ke 11 tahun ditinggalkan macam tu saja tanpa ada dokumentasi. Jadi kita terlihat macam tu, apa masalah keluarga tu sebenarnya. Jadi itulah Datin, macam mana Datin cakapkan tu betul. Dan semakin banyak benda tu berlaku. Kita rasa sedih. Hak kanak-kanak yang untuk masa depan ni tak terbela. Apa yang macam tu? Hak mereka untuk mendapat kasih sayang, perlindungan, pendidikan. Betul kan? Semua orang nak lepas tangan. Kita tak boleh anggap anak-anak ni macam anak kucing. Tak mahu kita buang. Tak boleh. Sebab keluarga kena ambil tahu. Keluarga kena ambil tahu. Sebab keluarga itu menjadi teras. Teras dan tunjang lah. Betul. Satu lagi kalau dulu-dulu anak-anak sakit kan, siap tukar nama lagi. Pak menakan tu ambil, katakan nama dia Kamil, nanti tukar Jamil. Dalam kad pengenalan memang Kamil lah, tapi bukan Cik Kamil. Nak bagi serasi Saya suka sangat nama Kamil, Jamil kan. Lepas tu memang dia ada nama gelaran. Sebab dia ada kawan-kawan saya kat sekolah dulu. Kalau kat kampung dia memang nama dia lain betul dengan. Betul. Kalau orang cari dia nama tak jumpa, orang tak kenal. Orang tak kenal. Rupa-rupanya nama gelaran tu. Bukannya kawan-kawan dia saja dia bagi. Memang keluarga yang bagi. Sebab dia dulu kemerih, sakit, sejarah dia. Dia keluarga lah. Dia keluarga yang orang dulu-dulu kan, kepercayaan dia macam tu. Lepas tu kalau kita ada keluarga yang duduk dekat-dekat tu, jiran pun dianggap keluarga juga. Sebab tu zaman dulu anak jiran anak kita. Bebas keluar masuk, makan. Yang ada kat bawah tudung saji kan. Betul Datin. Sebab tu dulu-dulu kita punya kekeluargaan sangat kuat. Jarang-jarang kita dengar orang yang sakit terlantar sampai tak ada siapa orang pergi tengok, tak ada siapa Betul. Tapi sekarang ni sampai nak kena menjemput, nak kena cakap kan dalam grup-grup WhatsApp, orang ni sakit, orang ni perlu ziarah kan. Jadi macam tu kita rasakan perhubungan zaman sekarang ni tak macam dulu dah. Dulu sakit sikit je memang satu kampung pergi ziarah macam tu, satu taman pergi kan. Jadi kita nampak perubahan tu tak macam tu lah. Lo ni tanya kot dalam WhatsApp saja. Tanya dalam WhatsApp, sihat ke dok lagi? Nak pergi ni ada rumah ke dok kan? Tapi orang dulu tak macam tu. Dia pergi terjah macam tu saja kan. Ziarah lah untuk berziarah. Jadi Datin, Puan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sudi meluangkan masa hadir bersama-sama kita dalam studio Sembang Santai Embas TV, bukan Sembang Kosong pada episod kali ini. Telah saya cakapkan pada awal permulaan kita punya episod pada kali ini. Episod kali ini adalah sangat istimewa. Jadi saya harapkan apa yang kita bawakan, apa yang kita kupaskan dan apa yang kita bincangkan pada episod kali
kali ini dapat juga sesuatu ya kepada sidang penonton yang saya hormati sekalian. Dan sebelum saya kita tutup ya episod pada kali ini, ingin saya jelaskan lagi sekali bahawa institusi kekeluargaan merupakan institusi yang penting, walaupun keluarga itu merupakan keluarga kecil, tetapi ia adalah pemangkin kepada sesebuah kejayaan sesebuah negara dan juga agensi. Jadi saya Dr. Lina binti Muhammad, moderator anda pada kali ini, signing off. Sembang Santai MBAS TV, bukan sembang kosong nah. Sembang Santai MBAS. Dan sembang kosong nah.